Kemudian teknik yang ketiga, internal rate of return untuk projek yang sama juga, ya, di mana IRR formula quite similar to NPV formula. Cuma dia nak cari berapa interest rate ni, ya. Kerana IRR ni adalah apabila PV inflow sama dengan PV outflow. Jadi, sekarang ni kita nak samakan PV inflow dengan PV outflow. Dan kita cari berapa I. Ya? Oleh kerana pengiraan IRR ni dia menggunakan interpolation. Ya? Interpolation. Dan it requires you to have several trials. Jadi untuk IRR, student hanya perlu tahu macam mana cara nak memilih projek berdasarkan kepada IRR. Ya, student tak perlu kira interpolation untuk cari berapa I ni. Ya, hanya perlu tahu macam mana nak pilih sekiranya kena pilih projek berdasarkan IRR. Okay, decision criteria for independent project adalah accept project when IRR more than hurdle rate. Apa maksud hurdle rate? Minimum rate required by the business. Ya, katakanlah business Bina Steel tadi, ya, dia akan accept project sekiranya IRR dapat 12%. Ya, jadi kalau saya kata IRR ni hanya 11%, maksudnya kena reject. Kalau IRR dia dapat 14%, projek tu dia select. Ya, terima. Macam mana pula kalau mutually exclusive project? Accept project with higher IRR and above hurdle rate. Ya, kalau projek A dapat 13%, projek B dapat 14%, maksudnya projek B yang akan dipilih walaupun projek A lebih tinggi daripada 12%. Ya. Okey. Seterusnya, teknik yang keempat adalah profitability index, mengira berapakah indeks keuntungan yang diperolehi bagi projek yang akan dilaburkan. Okay. Profitability index is the present value of future net cash flow over ni maksudnya bahagi the initial cash outlay. Formula dia macam ni. Profitability index ataupun PI equal to PV cash inflow. Ya. PV cash inflow. PV cash inflow yang kita kira dalam net present value tadi bahagi dengan initial outlay adalah modal asal. Okey. PV present value cash inflow bahagi dengan cash outflow. Okey. PI selection. Macam mana nak membuat pemilihan berdasarkan kepada profitability index? Sekiranya PI lebih besar daripada 1, greater than 1. PI greater than 1. The project generates value and the company may want to proceed with the project. Jadi, bolehlah memilih projek tersebut. Sekiranya PI is less than 1, projek tu tidak mendatangkan keuntungan kepada syarikat. Jadi, kena reject. If PI is equal to 1, maksudnya the project breaks even. Hanya balik modal. Jadi, projek sama ada nak teruskan ataupun tak teruskan adalah bergantung kepada decision shareholders lah. Tapi kalau projek tidak mendatangkan keuntungan, kenapa mesti nak proceed, kan? Okay.
Jadi, higher the PI, the more attractive the investment. Kita pergi kepada calculation, di mana menggunakan case yang sama, Bina Steel Company, ya, PV cash inflow calculated or taken as in NPV yang kita kira dalam yang ni tadi. Sorry. Yang ini tadi, ya. Nilai ni untuk projek A dan nilai ni untuk projek B. Ya. Okey. Kita pergi kepada sini. Okey, ini adalah nilai present value untuk projek A bahagikan dengan initial outlay, kita dapat 0.932. Manakala untuk projek B, ini adalah present value untuk cash inflow projek B bahagi dengan modal asal, dapat amount 1.255. Jadi apabila kita membandingkan profitability index projek A dengan projek B, kita dapati bahawa projek A mempunyai PI yang lebih tinggi. Bermakna projek B should be selected. Ya? Jadi ini adalah 4 teknik dalam capital budgeting, dan itu sahaja calculation yang student perlu faham dan perlu praktis untuk buat supaya boleh buat, ya, apabila diberikan soalan. Dan seterusnya kita pergi kepada apa dia punya strength dan weaknesses of each teknik, ya. Okey, exercise ni student boleh buat. Strength and weaknesses untuk payback period, ya. Kalau dia punya kekuatan dia, payback period ni paling senang lah nak compute dan mudah untuk faham, ya. Tetapi dia tak mengambil kira time value of money. Kenapa? Kerana apabila dah habis modal, cash flow yang seterusnya tu dia tak kira. Kemudian advantage yang kedua adalah provides indication of product risk and liquidity. Maksudnya apabila dah habis balik modal, jadi itu habis dah lah risiko dia. Seterusnya itu adalah considered as profit. Tetapi dia ignores cash flow occurring after the payback period. Ya, kalau kata dalam masa 2 tahun dia dah balik modal, maksudnya cash flow untuk tahun ketiga dan keempat itu dia tak ambil kira. Dan advantage yang ketiga pula adalah the length of payback period serve as an estimate of project risk. That means kalau balik modal lebih lama, bermaksud lebih tinggi risiko kepada syarikat. Kita pergi kepada strength dan weaknesses untuk net present value. NPV yang pertamanya adalah advantage yang pertama adalah takes into account the time value of money. Maksudnya dia mengira keseluruhan cash inflow dalam tempoh pelaburan tersebut. Ya, tetapi dia disadvantage dia adalah involve difficult calculation compared to payback period. Tapi dia masih mudah, ya. Tapi kalau nak compare dengan payback period, NPV ni sedikit sukarlah untuk dikira. Advantage yang kedua, the whole stream of cash flows is considered, ya. Tetapi disadvantage-nya adalah accuracy on NPV depends on accurate estimation of forecasting cash flow. Kerana cash inflow itu hanyalah estimation. Kita tak boleh nak kenal pasti berapa exactly pulangan yang kita akan terima untuk setiap tahun tu secara tepat. Jadi dia hanya mengambil kira estimation. Dan juga berapa discount rate. Discount rate ini adalah berdasarkan kepada estimation juga. Ya.
Dan yang ketiga, advantage NPV adalah conformity with basic financial objective di mana measure shareholders wealth. Ya, NPV ini boleh mengukur berapa pulangan aset kepada shareholders. Jadi dia confirm kepada financial objective. Tetapi disadvantage-nya adalah dia ignore the difference in initial outlay and size of different proposals while evaluating mutually exclusive project. Ya. Kemudian strength and weaknesses untuk IRR. Advantage dia adalah dia menggunakan konsep time value of money, ya, kerana dia mengambil kira semua cash flow tersebut. The whole stream of cash flow is considered. IRR is easier to use as instantaneous understanding of desirability. Maksudnya mudah bila kita tengok IRR, kalau dia tinggi kita pilih, kalau dia rendah kita reject berdasarkan kepada perbezaan dia dengan cost of capital. Dan advantage yang terakhir sekali adalah dia confirm dengan financial objective, iaitu nak measure shareholders wealth. Ya. Tetapi disadvantage of IRR is the calculation is tedious. Ya. Calculation dia sedikit complicated kerana kena trial and error, kena few times trial dan tengok mana yang paling sesuai dia punya interest rate dia. Kemudian IRR approach creates a peculiar situation if we compare two projects with different inflow or outflow pattern. Ya. Jadi dia adalah membandingkan dua projek. Kalau kata cash inflow dan cash outflow tu dia berbeza-beza, jadi dia punya IRR pun berbezalah. Disadvantage yang terakhir adalah it assume all the future cash inflows are reinvested at the rate equal to the IRR. Ya? Maksudnya apa kat sini adalah future cash inflow are reinvested semula. Maksudnya company tidak menggunakan cash inflow tu untuk buat benda lain. Dia simpan semula dan return tu dapat berdasarkan kepada future cash inflow ni tadi. Dan yang terakhir sekali adalah profitability index. Dia punya advantage adalah this method use the concept of time value and money and it's a better evaluation technique than NPV. Ya. Tetapi disadvantage dia, profitability index fails as a guide in resolving capital rationing where projects are indivisible. Maksudnya sekiranya projek itu tak boleh dipecah-pecahkan. Ya. Once a single large project with high NPV is selected, possibility of accepting several small projects which together may have higher NPV will be excluded. Maksudnya kalau sekata company ada projek-projek kecil, ya, beberapa projek kecil dan dibandingkan dengan satu projek besar yang mempunyai high NPV. Jadi dia tak boleh nak membezakan dua ni, ya. Sebab dia akan bagi advantage kepada satu projek yang mempunyai NPV yang besar lah. Itu dia. Jadi itu saja exercise question ni. Basically saya dah berikan dekat atas bergantung kepada NPV dan juga profitability index. Jadi untuk lebih untuk reference, pelajar-pelajar boleh refer kepada buku teks utama, ya, secara online, rujuk kepada page 476 sehingga 516. Jadi itu saja untuk chapter yang terakhir sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.